memang kat sini kan kali ikut jadual. Kat sini. Mana ke Rabu dia kat Islamia. Tu pun memang jadual. Memang ikut jadual ke apa? Ikut jadual. Oh, jadual. Tu malam. Malam senang, satu abang. Boleh insya-Allah. Islam tu tak on. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ke 9 lagi jam tu. Jam tu lambat. Jangan lambat. Fantastic, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melati buntung tumbuh melata. Saya merebak di pohon cemara. Assalamualaikum, mula kata. Saya sembah pembuka bicara. Bismillah disebut. Rahman dan Rahim sifat mengikut. Dunialah akhirat, nyatalah luput. Jalan hakikat pula diturut. Alhamdulillah, pujinya insan. Rabbil alamin, sifatnya Tuhan. Selawat Nabi akhir zaman. Mekar serumpun bunga seantan, ditiup angin, gugur berserakan. Agar tazkirah mendapat keberkatan, surah Fatihah kita bacakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung terbuang. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Menuai padi di tanah pamah, beras mahal semua rasa. Tajuk diskusi merapi rasa rumah. macam acar Harap pantun. semua mendapat padi. Berbalas pantun. Pagi-pagi mudik dihilir, pergi memancing ikan tenggiri. Panel pertama Ustaz Munawin, panel kedua Ustaz Huri. Seorang selalu masuk TV, seorang lagi CCTV. Kita TV ke masuk TV Ustaz? Ada TV, kita masuk TV. Oh, ni. Saya pun first time masuk TV jadi. So, konsep kita bawa ni sebenarnya betul. Konsep saya bawa ni, saya bincang dengan panelis semua. Kita bawa konsep dia sebab macam patut je lah 3 round. Round pertama, round kedua, round ketiga ni nak tanya soalan daripada audiens ataupun kesimpulan anda. Kalau nak tanya soalan, kena berpantun juga. Allah. Isinya orang lama Ustaz semua. Takkan nak berpantun kot. Hanya soalan berpantun sahaja diterima. 2 soalan. Satu untuk Ustaz Uri, satu untuk Ustaz Munawir. Ataupun boleh WhatsApp kat saya soalan tu. Saya ni pun jenuh training ni. Okey. Senam-senam di Titi Wangsa, turunkan berat, sihatkan badan. Tata kelola dan TV Karama, teman tak faham, tolong dudukkan. Ustaz, Munawir, soalan yang pertama Ustaz. Usaha pendam dalam serelung, tanpa kenal, penat dan lengkap. Nabi Muhammad bermimpi ke gunung, tiada baginda, berpecah belah. Ustaz, Munawir, apakah definisi murabi ummah? Silakan Ustaz, pernah kita beli Ustaz. Okey. Budak-budak bermain kotak di atas bukit. Siapa tak kenal mak ibu tak? Mak ibu tak, perutnya buncit. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala.
Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Bro Nasir sebagai moderator pada hari ini. Pertama saya minta maaf lah yang suara saya serak. Sebab start 28 hari tu banyak tempat saya pergi. Semalam di apa benda Masjid Ad-Diniyah Kampung Enggu. Tu yang suara dah tak berapa nak ada tu. Ya. Baik. Yang saya kasihi adinda saya Ustaz Uri Alias, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Ada orang tanya kenapa Ustaz dahulukan ibu-ibu, patut sebut bapa-bapa dan ibu-ibu. Saya nak bagi tahu kalau tak ada ibu, kita tak lahir, betul tak? Sebab itu dalam satu hadis mengatakan bahawasanya ibu-ibu ini ada salasa masyaqqat. Apa itu salasa masyaqqat? Yang pertama, ibu-ibu yang melahirkan. Yang kedua, ibu-ibu yang menyusukan. Yang ketiga, ibu-ibu ni merasa bagaimana payahnya nak melahirkan anak ini, menyusukannya. Bapa, kalau anak tu menangis, bapa kejut mak, "Oh, anak lapar tu, bagi susu." Mak juga yang bagi susu. Betul tak betul? Betul tak ibu-ibu? Lepas tu bapa meruluh balik. Tapi itulah, bukan takut bini, bini menakutkan dia. Baik. Apa yang dimaksudkan Nabi sebagai murabbi ummah? Ini dia. Sebab tu dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ini firman Allah. Apa dia? Rasul ini sebagai mursyid. Kerana apa? Sebagai murabbi, sebagai mursyid, sebagai muallim. Kerana apa? Allah sebut benda ni sebagai satu jaminan. Sebab Nabi yang mengeluarkan manusia ini daripada zulumat ilan nur, kepada cahaya. Sebab itu disebut dalam firman Allah lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai umatku, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikut apa yang aku berikan sebagai mursyid, sebagai murabbi, sebagai muallim. Kena patuh dengan perintah aku. Sebab itu disebut lagi dalam firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa itu kamu ambil, dan apa yang Rasul larang itu kamu jangan buat. Ini firman Allah berlaku ni. Sebab itu Nabi mengeluarkan kita daripada zulumat, daripada kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Allahu Rabbi. Saya ingat Ja'far bin Abi Talib pernah dia berkata kepada Raja Najasyi. Sebab Raja Najasyi tanya, kenapa datang berhijrah ke Habsyah ni? Lalu Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, menyatakan, ayuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kami ini satu kaum yang penuh dengan kebodohan, balha, bodoh. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa rahmati Allah, di mana kebodohan orang jahiliyah ni? Mereka pandai membaca, mereka pandai mengira,
Mereka pergi ke negara Syam, banyak negara. Mereka pandai membaca, mengira. Ya, malah mereka ini adalah penyair-penyair yang hebat. Syair digantungkan di dinding Kaabah. Tapi di mana kebodohan mereka ini, kata Ja'far bin Abi Talib. Yang pertamanya, na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Menyembah berhala yang tidak bercakap. Menyembah berhala yang buta, yang pekak, yang bisu. Di sinilah kesilapan kami. Allahu Rabbi. Bukan itu saja. Kata Ibn Isham, dalam Kaabah, luar Kaabah ada 360 berhala. Allahu Rabbi. Diketuai oleh 4 berhala yang besar. Al-Lata, Al-Ubal, Al-Uzza, Al-Manah. Ni 4 berhala yang besar. Itu belum berhala yang kecil tu. Dan orang Arab jahiliah menyembah berhala ikut selera dema pula. Kalau nak turunkan hujan, dema sembah berhala yang turunkan hujan. Kalau nak jadi tujar yang kaya raya, maka sembah berhala yang boleh menjadikan kaya raya. Inilah kata Ja'far bin Abi Talib, kebodohan kami. Bukan itu saja. Wa na'kul maitah. Kami makan bangkai. Apa makna bangkai di sini? Memakan yang tidak disembelih atas nama Allah. Lam yazkur ismallah. Itu dinamakan bangkai. Siapa pernah pergi restoran Hollywood dekat Ipoh Garden? Baik mengaku. Orang Melayu penuh restoran tu. Bukan penguasa tak pernah pergi. Bila buka dia punya periuk mi kari tu, dikhawatiri ada benda yang tidak halal dalam tu. Kita takut binatang tengkuk pendek, kaki pendek. Tapi orang Melayu ramai makan. Viral. Bila diviralkan, ramai makan. Beratur ni sampai keluar. Allahu Rabbi. Kemaruk benar orang Melayu kita ni. Bila di penguasa tanya, kenapa you jual pada orang Islam? Dia kata, this is only for non-Muslim. Saya tak jual pada orang yang Islam. Tapi orang Islam datang mari makan. Pasal apa? Liau. Sedap. Viral. Habis. Benda tu benda syubhah. Kita tak tahu apa yang direbus dalam tu. Siapa orang Paris kat sini angkat tangan? Pernah makan tak mi helam? Pak dara saya panggil ayah worm, Datuk Malik, Allah irham. Ya, tu imam besar dia raja. Dia kata kat ayah saya, kamu jangan bawa anak kamu makan mi elam kat parit tu. Masa tu kedai kayu. Kata bapak saya, jenis ketegak ni. Apa pula? Cina elam bukan makan babi. Betul. Betul, Cina elam tak makan babi. Tapi kita tak tahu apa yang direbus dalam mi kari tu. Dalam mi elam tu. Takut binatang yang tak disembelih. Ni yang kata Ja'far bin Abi Talib tadi. Nak kulu maitah ni. Ayah bawa. Lepas tu ayah kata lagi, tak apa bang. Awak tengok, orang pakai serban pun datang makan. Allah, itu pula fatwanya. Iya, kita tak tahu. Bukan mihalam ya, ibu-ibu, bapa. Bau dia pun sedap. Bau dia. Tak tahu lah apa benda daging dalam tu. Bila teringat balik nak muntah rasanya. Bau dia tu sampai petang masih lembut. Bukan apa orang pau Melayu. Punggah ke dinding
pecah dinding. Jangan marah. Pau dia, besok kita rebus pun masih lembut lagi. Tapi kita tak tahu apa daging dalam tu. Ni takut ni. Maknanya, istanibu syubhah. Jauhilah daripada syubhah. Imam besar dia raja ni kata apa? Kamu kalau bawa anak kamu makan, esok anak kamu bunuh hati. Betul. Tu yang payah nak ngapai tu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Benar hati lah tu. Pasal apa? Makan benda-benda yang syubhah. Apatah lagi makan benda-benda yang haram. Oh, jangan. Ya. Kemudian yang ketiganya, wa naqta'ul arham. Kata Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi, kami memutuskan silaturrahim. Allahu Rabbi. Pantang, kalau ada orang bergaduh, kami pergi satu puak pergi. Ini yang dalam syair Arab. Provok zaman jahiliyah. Dia kata, fa illam tas'aru li akhikum falqus silah walbasu ulal nisa wal makahil. Kalau kamu tak boleh nak balik dendam kepada saudara kamu, campaklah pedang-pedang kamu tu. Apa dia? Walbisu ulal nisa. Pakailah gelang-gelang, rantai. Wa makaila, pakai makeup, bedok 3 layer. Maksudnya maknanya jadi apa? Jangan jadi jantan, jadi pondan. Oh, ni jahiliah. Saya pernah tangkap pondan, bukan senang tangkap pondan. Di Padang Polo, ingat lagi. Mak kuasa lah jemput. Jom Syekh, kita pergi tangkap pondan. Jadi bila sampai kat Padang Polo tu, saya tengok, ini tak ada macam pondan pun, macam perempuan. Bila kita kepung, dengar suara dia, jangan, tak nak lah. Perempuan ni. Tapi memang lawa ibu-ibu. Pondan ni dia pakai pil pemutih tau. Bukan yang kup putih tu. Ya. Kup putih, barulah putih udah ada bukan itu. Dia makan pil pemutih sebab tu dia melawak. Lepas tu bedok pula 3 layer. Ada gincu pula, apa bibir ikan pelawan. Pakai pula eyeshadow, bulu mata palsu tu. Cantik pondan ni. Lepas tu hotel-hotel lama kata dah pencen dah. Syekh, pegang je. Jantan. Oh, jantan. Bila kita pegang tangan dia tu, dia meronta memang kederat jantan. Tiba-tiba terkeluar suara jantan dia. Dia kata apa? Sakit ke bodoh? Nyaris tak terajang, tuan-tuan. Ini sebab itu dikatakan apa dia oleh Ja'far bin Abi Talib, zaman jahiliyah ini penuh dengan kejahatan. Sebab itu ada lagi katanya apa dia? Wa naqtil fawahish, kami mendatangi kejahatan. Judinya, minum araknya. Hatta ba'asallahu ilaina rasulah, hinggalah Allah utuskan kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu, yang kami tahu nasabnya. Maknya orang baik, bapaknya orang baik. Abdullah bin Abdul Muttalib ni adalah orang yang baik. Maknya Aminah adalah orang yang baik, bukan orang yang jahat. Allah pilih orang-orang baik untuk menjadi rasul. Allah pilih yang ini. Wasidqahu wa amanatahu, Muhammad ini kami kenal, dia sentiasa bercakap benar. Bukan macam kita, buka je mulut bohong, buka je mulut bohong. Itu kita. Tapi Nabi ini sentiasa bercakap benar. Nabi pernah bersabda, qulil haq walau kana murran. Berkata benarlah walaupun ianya adalah pahit. Dan kami juga mengetahui
tentang amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sebab itu kita katakan Nabi adalah murabbi ummah. Nabi bukan saja murabbi, Nabi juga adalah mursyid. Nabi juga adalah muallim. Sebab tu dalam firman Allah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah menjadi wali kepada orang-orang yang beriman dengan bimbingan Nabi sebagai mursyid dan murabbi, maka Nabi mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir, siapa yang menjadi wali mereka? Taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Bila ikut taghut, bila ikut orang yang zalim, akan menyebabkan mereka keluar daripada cahaya kepada kegelapan. Ini yang disebut dalam firman Allah itu. Maka sebab itu, ibu bapa rahmati Allah, kita kena sentiasa mengikut apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jangan kita melakukan benda-benda yang Allah larang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tu tak payah dah kuliah kot kan. Tahunnya. Sedikit ulangan tadi yang kepada yang baru sampai. Forum kita ni dia 3 round. Round kita baru setengah round baru. Round kedua dan round ketiga, kalau ada soalan, konsep kita bawa konsep dia berpantun. So kalau katalah orang nak tanya soalan ke apa ke, dia kena berpantun. Pantunnya sama ada boleh bagi terus ataupun boleh WhatsApp saja, insya-Allah. So kita ke Ustaz Hudi pula. Ustaz, permusuhan itu tiada kesudahan, ummah berpecah, negara keruntuhan. Musuh datang mengambil kesempatan, umpama gunting dalam libatan. Ustaz, soalannya Ustaz, apakah tanggungjawab ummah Ustaz terhadap murabbi? Silakan Ustaz. Beras Ustaz ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pagi-pagi mengutip pegaga. Oh, mo. Ada kat luar. Bawa jual di Tanjung Malim. Terima kasih Abang Nasir dan keluarga menganjur forum di Darul Ta'lim. Tu. Indah berseri di pagi raya, bersua taulan dan jua teman. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Munawir, kekanda saya, tuan-tuan puan-puan yang beriman lagi budiman. Amin. Aku Google ni. Ni baru on the spot. Tulisan pun budak sastra kena dah. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan, para hadirin sidang jemaah sekalian. Jadi kita dah dengar Al-Fadhil Ustaz Munawir menjawab persoalan pertama. Itu dalam tak ada suara tu tuan-tuan. Baik, apakah tanggungjawab kita kepada baginda Nabi SAW sebagai murabbi? Saya nak sebut 2 poin saja. Yang pertama, kita bertanggungjawab untuk memperkenalkan Nabi kepada umat manusia. Kita memperkenalkan Nabi kepada umat manusia. Macam mana cara dia? Pertama, dengan kita membaca sirah, menceritakan peribadi Nabi, baca kitab Syama'il Muhammadiyah dan seumpamanya. Seperti yang kita adakan pada pagi ini, apatah lagi di bulan Rabiul Awal, maulid-maulid meriah. Teruskan, subuhkan, pertahankan, wariskan kepada anak-anak. Dan saya suka nak berkongsi satu cerita
yang diceritakan oleh seorang pelakon, Adam Corey. Riri juga hujungnya. Ya. Adam Corey ni sebelum dia masuk Islam. Masa tu kami forum sekali, itu yang saya dengar cerita tu. Kawan Melayu dia ni banyak berkawan dengan orang Melayu. Ya. Jadi kawan dia ni lama tak jumpa, tiba-tiba telefon Adam Corey kata nak jumpa. Dia pun seronoklah, kawan baik. Bila dah jumpa tuan-tuan, kawan Melayu dia ni kata, aku ada hajat besar ni jumpa ni. Apa dia? Aku nak ceritakan kepada kamu siapa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu suka ke tak suka ke, kamu nak dengar ke tak dengar, aku nak cerita. Sebab kita kawan baik dan aku rasa bertanggungjawab untuk cerita kepada kamu. Takut nanti Allah soal di akhirat, kenapa selama kamu berkawan kamu tak pernah cerita pun, kamu tak pernah promosi pun Muhammad kepada kawan-kawan kamu not yet Muslim. Jadi Adam Corey ni pun jenis sporting, tak ada masalah pun. Dia kata cerita je lah. Aku dengar. Bila dia mula bercerita, sampai dekat babak Nabi berdakwah di Taif tu, di situ kata Adam Corey, saya jatuh cinta dengan Nabi. Kita pun semua tahu cerita Taif tu, sampai malaikat pun geram tengok perangai orang Taif. Mujur tak dicabutnya bukit bukau hempuk kepada dema. Nabi kata, jangan, aku tidak diutuskan untuk itu. Mungkin dia orang tak beriman, tapi aku harap anak cucu ke bawah beriman. Jadi Adam Corey bila dengar part tu, dia kata, wih, begini Muhammad, akhlaknya, penyabarnya, optimisnya. Jatuh cinta dia, sehingga akhirnya menjadi asbab untuk masuk Islam. Jadi cerita Nabi, cerita sirah ni bukan cerita biasa-biasa tuan-tuan. Dia ada barakah. Dia bukan cerita standard sang kancil dengan buaya. Walaupun tu ada pengajaran jugalah kan. Tapi ini cerita orang yang paling dikasihi Allah, Habibullah. Jadi kita jangan malu, jangan segan bercerita. Kalau kita ada rakan-rakan not yet Muslim yang kita tengok macam jinak, boleh hadiahkan sirah Nabawiyah. Hadiahkan kitab-kitab sirah Nabi supaya mereka baca lebih menekuni, lebih mengenal siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara nak promosi Nabi ni, saya teringat ada satu kisah yang mungkin tuan-tuan perempuan pun pernah baca artikel tu. Seorang pemandu teksi. Pemandu teksi ni orang Islam kita, Muslim. Ada satu Mat Saleh nak sewa dia punya teksi dalam 3-4 hari. Kawan ni ada program, minta tolong hantar ke hotel, daripada hotel ke tempat program tu lah, ada seminar apa semua macam tu. Jadi pemandu teksi sebagai orang Islam, dia layan Mat Saleh ni dengan begitu baik. Buka pintu, beli paper orang putih kan, sembang dengan penuh ramah mesra, senyum. Sehingga orang putih ni bila nak balik, dah selesai program, dia kata, dia cakap kat pemandu teksi ni, saya begitu selesa dengan awak. Seronok, awak layan saya ni memang tip top. Awak orang baik, awak menyenangkan. Maka pemandu teksi tu kata apa? Janganlah puji saya, tetapi pujilah Nabi saya yang mengajar saya untuk jadi orang yang berakhlak. Maknanya kita mempromosi Nabi, cara yang paling mudah dengan kita jadi orang yang berakhlak. Jadi orang yang berakhlak. Ya? Dan sedap ayat dia bila dia kata, jangan puji saya tetapi pujilah Nabi saya. Kawan ni pun macam, Nabi kamu siapa? Muhammad. Macam pernah dengar tapi dia berkata teroris. Kan? Macam pernah dengar tapi katanya seks mania, gila seks. Maka di situ dapat diperbetulkan. Muhammad sebenarnya begini. Ya, itu tanggungjawab kita untuk memperkenalkan Nabi kepada umat manusia. Baik, yang kedua, poin besar ni tadi, apa tanggungjawab kita? Pertama tadi memperkenalkan Nabi dengan cara-cara yang saya sebut. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, kita menyambung perjuangan baginda Nabi SAW. Ya? Kalau kita rasa bertanggungjawab, kerja ini mesti dibuat. Nabi dah wafat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhum semua dah tak ada. Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih hanya tinggal sejarah.
Sedangkan mereka inilah yang telah berjuang bermati-matian, bersusah payah menobatkan Islam, meletakkan Islam di atas. Maka kita hari inilah, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, masing-masing setiap kita bertanggungjawab. Ya. Yang ada ilmu, cara ilmu. Yang ada tenaga, guna tenaga untuk tolong menolong, bantu membantu. Yang ada masa, guna masa. Yang ada idea, buah fikiran. Bahkan selalu kita sebut yang ada harta, lebihan harta, infak. Ta'awun, kita tolong menolong. Masing-masing ada sumbangan, masing-masing ada kebolehan. Al-Fadhil Ustaz Kamal Asy'ari, dia pernah cerita, dia punya madrasah di Pahang, ala-ala macam ada komplek lah, ada surau, ada budak tafiz, ada orang tua-tua mengaji. Surau dia tu, satu hari aircon rosak. Panggil orang datang baiki, 2-3 orang datang, tak mau baik juga. Sehinggalah ada satu anak muda offer, dia kata, Ustaz, saya dengar aircon surau Ustaz rosak. Boleh ke saya nak tolong nengok-nengok apa yang patut? Silakan. Sebab sebelum ni dah panggil dah 2-3 orang tak mau juga. Jadi budak muda ni, Ustaz Kamal Asy'ari cakap budak muda lagi. Tahap apa di podi-podinya, elok aircon tu. Rasi pula dengan tangan dia dengan izin Allah. Jadi Ustaz Kamal kata, Alhamdulillah. Berapa upah? Budak muda ni kata, untuk ini saya tak ambil upah. Saya nak mengajar, saya tak reti. Saya nak ngapal Quran pun benak juga, kata Ustaz Munawir tadi. Kan? Maka saya sumbang kemahiran saya. Kemahiran dia, saya sumbang. Itu Ustaz Kamal pun rasa serba salah lah. Jangan gitu. Ambil lah duit minyak ke apa ke, minum kopi. Ambil. Dia kata, tak Ustaz. Cuma satu je saya minta. Kalau suatu hari nanti Ustaz dengar berita saya dah meninggal dunia, tolong doakan, suruh budak-budak tafiz yang mengaji di sini, orang-orang tua, ibu-ibu, ayah-ayah yang mengaji di sini, doakan supaya kubur saya sejuk macam mana aircon ni menyejukkan surau. Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Ya. Jadi bukan nanti ustaz baru kita nak berjuang agama, tidak. Kita masing-masing tolong menolong. Tak ada siapa hebat. Tak ada siapa boleh mendabik dada, dialah yang berjasa kepada agama, dialah yang banyak menyumbang bakti. Tidak. Bayangkan LGBT yang semua orang tahu. Ada tak pejuang LGBT? Kan? Ada orang yang memperjuangkan LGBT. Maksudnya mereka juga sanggup habis masa, kerah otak, fikiran, duit, ringgit, semata-mata nak memperjuangkan ajaran songsang mereka. Jadi kalau yang terang-terang sesat pun mereka sanggup berjuang, maka apa alasan kita untuk tidak berjuang? Apa alasan kita untuk tidak menyambung risalah yang Nabi tinggalkan? Ajaran sesat pun ada pejuang. Pelacur-pelacur di barat dah ada persatuan. Dengan persatuan orang bergerak, menuntut dilayan sama rata seperti orang lain. Jangan pandang kami ni low class. Pelacur pun dah pandai berjuang hak dia orang. Takkanlah kita duduk goyang kaki di rumah, begitu saja membiarkan Islam dalam keadaan diperkotak-katik. Mesti kita ada rasa cemburu, rasa keprihatinan kita. Saya tutup dengan kisah seorang sahabat bernama Abdullah bin Huzafah. Dalam satu peperangan dia kena tangkap, berperang dengan Rom. Raja Rom pujuk dia masuk Kristian sebab Abdullah ni orang hebat. Pujuk-pujuk tak jalan. Last kali dia buat macam mana Fir'aun buat kat Masyitah. Sediakan kuali besar, kawah besar, bubur air, panaskan menggelegak-gelegak. Kalau kamu tak nak masuk Kristian, ini tempat kamu nanti. Aku humban kamu dalam ni. Abdullah ibnu Huzafah tiba-tiba menangis. Menangis terisak-isak.
Raja Rom pun gelak. Tahu pun takut mati. Tadi kemain orang pujuk tak mau. Abdullah ibn Huzafah kata, aku menangis bukan takut mati. Aku menangis kerana rasa ralat sebab aku hanya ada satu nyawa sahaja. Yang dengan satu nyawa tu bila kamu campak mati habis. Aku kalau boleh nak ada 100 nyawa. Ya. Kalau dalam kitab Hayatus Sahabah tu disebut, aku kalau boleh nak ada nyawa yang sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuh badan aku. Maknanya bila dah mati, ada lagi satu nyawa. Campak lagi, mati, ada lagi nyawa. Aku nak macam tu. Sebab kalau satu nyawa, lepas tu mati, tak puas nak menyumbang untuk Islam. Tak puas rasa. Kalau budak muda kata anak-anak, apa barang bro, satu nyawa. Tak puas. Kan? Aku nak ada 100 nyawa. Yang setiap kali kamu ugut, aku takkan dengar ugutan kamu. Tak peduli ugutan kamu. Dan itu dikira sumbangan aku kepada Islam. Kita tuan-tuan perempuan boleh cerita je lah, termasuk saya kan. Nak sampai tahap tu Masya Allah. Tetapi apa pun, kalau kita tak mampu nak bermandi darah untuk Islam, sekurang-kurang kita bermandi peluh. Kita bermandi peluh. Kita adalah sedikit keringat-keringat yang kita tumpahkan untuk Islam, yang nanti bila Allah tanya di akhirat, insya-Allah. Kalau tak ada, kalau kita tak menumpahkan peluh, tak berpenat lelah di dunia ni untuk Islam, itu yang di akhirat nanti kita baca hadis, ada orang yang peluhnya sampai ke lutut, ada orang yang peluhnya sampai ke pinggang, ada orang yang peluhnya sampai hapus. Kata ulama, sebab dulu kat dunia dia tidak pernah menumpahkan peluh untuk Islam, kat akhirat siaplah kamu tenggelam dalam peluh kamu sendiri. Jadi ibu-ibu yang hadir pada pagi ni khususnya, walaupun kita kata ibu dah berumur apa peranan kami, kita ada anak-anak, kita ada cucu. Maka lahirkan anak-anak cucu yang berjiwa agama, yang berjiwa akhirat. Doa kepada Allah, ya Allah, aku wakafkan anak-anak aku, cucu-cucu generasi aku untuk Islam. Sampaikan hasrat aku yang sebegitu. Ini doa ibu guna sebaik mungkin. Walaupun kita mengaji mungkin tak tinggi, amalan kita tak hebat, tapi doa ibu ni menyamai doa wali-wali Allah. Ya, menyamai doa wali-wali Allah. Guna, ya Allah, jadikan anak aku ni prihatin dengan agama, jadikan anak-anak aku ni orang yang bermanfaat kepada umat. Tak pun ada anak 6 orang, kita pun risau nak jadi apa ke depan dengan cabaran yang ada. Tapi senjata doa itu kita tak pernah tinggal. Jadi saya kira itulah yang dapat saya kongsi untuk round pertama ni. Round kedua nanti kita lebih ganas lagi insya-Allah. Dengan moderator kita smackdown nanti. Wallahu a'lam. Sally brutal. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya teringat Ustaz pun kita baru-baru buat dakwah di Gerbang Malam. Kan kita kesian tengok orang yang sana. Masa kita buat asalnya kami beberapa orang je solat jemaah, solat maghrib. Bila masa tu arwah Zarul jadi imam masa saya. Bila kita pusing belakang, tengok dia rupa yang orang jaga dekat Gerbang Malam tu semua datang. Semayang sekali. Lepas tu ada satu kes masa kami buat dakwah tu dengan Wahid Senario. Kat tepi jalan je kami buat. Masa tu zaman baru nak naik lagu Jahanan lah Ustaz. So baru nak naik, ada budak perempuan orang. Kami pun dengar cerita ni daripada pengurusi Gerbang Malam tu. Dia nak sangat tengok apa tu Qasidah. Sebab masa tu Qasidah baru tengah naik. Budak ni nak bagi duduk. Dia masuk dalam Gerbang Malam, dia pergi duduk, dia tak tengok. So peranan kita, macam Ustaz Udi cakap, masing-masing ada peranan kita. Kadang-kadang tu kita tengok macam kita pergi kat kedai 7-Eleven, kita pergi dekat Petronas, kita tengok anak-anak kita, semua bayi-bayi anak kita. So pendekatan kita kena rapat dengan dia, sikit-sikit kita tegur, sikit-sikit kita ajak dia. Sama-sama lah juga. Macam ini kira kakak-kakak kita lah Ustaz. Kadang-kadang kita kesian tengok orang yang dulu lah taman kita, orang yang dulu lah taman kita umur dah lanjut, tapi masih jauh daripada majlis ilmu. So itulah kita buat apa yang kita buat, kita buat sikit. Dan kita kena tanya dekat diri kita balik,
berapa orang yang dah kita Islamkan? Ataupun paling kurang berapa orang kita dah ajak dia untuk ke arah kebaikan? Wallahu a'lam. Moderator tu betul-betul. Tu kan. Ceramah. Boleh betul tak? Ustaz, doa selamat di rumah teman, makanan sajian si talam ubi, panduan umat di akhir zaman, pegangan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ustaz, soalannya Ustaz, kadang-kadang orang lelaki dah Ustaz, kita ambil asyik-asyik orang perempuan, contoh orang lelaki dah Ustaz, dia pergi sembahyang Jumaat, sembahyang waktu, jumpa kain tak kiri kanan Ustaz, tapi balik rumah lebu kan, masuk kereta pakai kainnya disenting-senting sampai jadi samping baju hijau kan. So Ustaz, soalannya Ustaz, amal sunnah hanya di masjid tapi tak sampai ke rumah Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Soalan bro tu memang hebat lah ya. Seorang ulama menyatakan man idda'a bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi' bi sunnati. Barang siapa yang mendakwa dia mencintai Nabi. Kalau kita tanya dia, sayang Nabi tak? Sayang. Cinta Nabi tak? Cinta. Tapi ulama ni mengatakan walam yattabi', never. Lam awamil jazam dalam bahasa Arab, tidak pernah ikut sunnah Nabi. Fadakwahu kadhibun, maka dakwaan itu berbohong atas nama Nabi. Dia tak pernah tahu apa itu sunnah Nabi. Dia tak pernah ambil pot pun. Kata orang Melayu sekarang ni, tak ambil pot pun. Tiba-tiba dia mendakwa, dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terhormati Allah. Satu hari apabila Nabi melihat persembahan Bani Aridah, orang Habsyah, orang kulit hitam. Ya. Nabi tengok, nak buat persembahan di depan masjid Nabi. Lalu Nabi bertanya, wahai Aisyah, atuhibbin antanzurin, apakah kamu nak tengok persembahan Bani Aridah ni? Aisyah ni orangnya manja. Dia kata, ya wahai kanda Rasulullah, nak tengok sangat-sangat. Apa kata Nabi? Irkab khalfi, naik belakang aku gendong kamu. Bila Aisyah digendong oleh Nabi, Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi. Sekali-sekala Aisyah menggeserkan pipi kanannya ke pipi Nabi. Allahu Rabbi, apa filem Hindustan. Bila dia letih, dia letakkan pipi kirinya ke pipi kanan Nabi. Manja tak ibu-ibu, bapa-bapa? Saya nak tanya ibu-ibu, suami pernah gendong tak? Jangan Ustaz. Badan apa guni berat. Kaki awak udah legaut. Jangan bagi cadangan orang pintu Ustaz. Inilah sunnah Nabi. Bapak-bapak, kalau boleh gendong isteri tu, boleh tak? Ya Allah, jangan Ustaz. Badan apa badak sumbu. Ya baik. Kalau tak nak gendong pun bapak-bapak, bila naik motor tu, ya, bila isteri tu, tapi ibu, biarlah motor tergerak dulu, ya, jangan terus peluk. Jadi bila motor dah bergerak, barulah kita mengesok sikit-sikit ke depan. Peluk suami tu, ramah-ramah perutnya yang borai tu. Letak dagu atas bahu dia. Bisik, I love you. Berdebak langgar tiang-tiang. Ini romantis yang patut kita ikut sunnah Nabi. Apalagi kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhaltu ila al-khala' ma'an Nabi. Aku pernah masuk ke dalam bilik air dengan Nabi.
balik nanti. Nak pijo ni. Tarik tangan suami, ajak dia masuk bilik ayah mandi bersama. Ni sunnah. Ibu buka kepala paip tu, tarik getah paip tu, cucur suami ni. Daripada kepala sampai ke bawah. Nyanyilah sikit lagu Ahmad Jaiz. Ku siram selasi, ku siramkan di hujung halaman. Oh, nalai rekit. Cucuk kepala suami ni sampai ke bawah. Tapi janganlah masuk-masuk dalam bilik ayah, cucuk dengan getah paip, baca pula Al-Fatihah. Tu mandi jenazah namanya. Kemudian ibu-ibu, jangan biar suami buat apa-apa. Ambil sabun, sagat badannya. Bila tang tengkuk ni suami ni punya gelak. Bila sagat tang dada ni. Supaya apa? Biar anak-anak ni dengar betapa mak dan ayah ini very romantis. Itu sepatutnya. Kita telah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Bro Nasir tadi, di masjid bukan main dengan solat apa nama tu, niat iktikafnya. Kemudian kita buat macam-macam solat sunatnya, qabliyah, ba'diyahnya. Tapi itu di masjid. Di rumah ancor pakai seluar pendek. Jadi di mana kita nak tengok, di mana kita mengikut sunnah Nabi ni? Sebab itu kata ulama tadi, man idda'a bihubbin Nabi. Pergi ke masjid, barulah pakai serban dengan burdah. Kata Bro Nasir tadi, dengan burdahnya. Balik rumah, habis. Tinggal semua sunnah-sunnah Nabi ni. Adakah sunnah Nabi ini di masjid saja, sedangkan di rumah itu tidak ada? Tak betul. Saya pernah makan dengan jamaah tabligh, minta maaf lah, jamaah tabligh ni. Makan di satu tempat bersama jamaah tabligh. Makan dalam talam. Mereka ni ikut sunnah. Tabligh ni bagus. Tapi yang aku tak laratnya, bila yang seorang jamaah tabligh ni, dia ramehnya nasi aku. Rameh tak apa lagi, terkeluar ikut celah-celah jari tu. Allahu Rabbi. Teman tengok, Allah, yang ini yang aku tak larat ni. Kemudian, tak apalah, saya pun makan, jenuh nak nelannya, tuan-tuan. Habis tu, dia kutip sisa orang ni, kutip sisa orang ni, kutip sisa orang ni, tolak depan aku. Sila, habiskan ustaz. Habiskan. Oh. Ni bukan haram dah, ni haram jadah ni. Geram aku. Saya tak senyum lah. Saya serius ya. Saya kata, Nabi bersabda, makan dan berhentilah sebelum kenyang. Oh, ustaz dah kenyang ya? Tak apa, biar saya habiskan. Dia habiskan. Sunnah Nabi memang betul, dia menjilat-jilat jari dia. Tapi bila dia senyum, aku tengok ada cabai pula kat sana. Ini pengalaman saya. Ya. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, bagus mereka mengamalkan sunnah Nabi. Tetapi sunnah Nabi ini mestilah diikuti dengan kebersihan. Mestilah diikuti dengan apa dia, tuan-tuan, sampai kalau orang tengok cara dia rameh nasi tu pun sampai hilang selera, benda tu tidak mengikut sunnah Nabi. Ya, ini kita kena faham. Pernah seorang lelaki bertanya kepada almarhum Datuk Ahsanuddin Al-Api. Saya pernah berforum dengan dia. Lelaki tu tanya, Datuk, boleh tak saya bacakan taklid untuk ibu dan ayah saya yang dah meninggal? Datuk Ahsanuddin jawab, ada tak mak ayah akun akhirat? Udah, tak faham. Akun akhirat?
Ya, ada dah akaun akhirat. Apa tu Datuk? Nombor akaun itu 24434. Udah, ni bukan nombor ekor. Jangan kau mau pergi tikam nombor ekor pula. Oh, ni mantap ni nombor ni. 24434. Itu nombor akaun akhirat. Apa itu? 2 tu solat subuh. 4 itu solat zuhur. 4 lagi solat asar. 3 solat maghrib. 4 solat isyak. Kalau ada akaun akhirat ni, silakan baca tahlil. InsyaAllah sampai kepada mak dan ayah kamu. Tapi kalau mak kamu tidak salat, ayah kamu tidak salat, tak payah baca, sia-sia. Oh, terkejut lelaki ni. Ya, dia nak buat tahlil ni. Tapi bila Datuk Ahsanuddin Almarhum mengatakan, kalau tak ada akaun akhirat, tak payah bacalah. Pasal apa? Sia-sia je pembacaan tersebut. Sebab itu, ibu-ibu, bapa-bapa kita ni solat tak? Kalau dia solat, ada akaun akhirat, bacalah. InsyaAllah sampai kepada mereka. Yang kita takut, yang Nabi sebut, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama sekali yang Allah Ta'ala akan kira ialah salat. Kalau salat itu diterima, amalan lain pun akan diterima. Dia bersedekah ke, dia apa ke, buat kebajikan ke, tapi kalau tak salat, Allah tidak akan menerima salat tersebut. Sebab itu, kalau kita ni pernah meninggalkan salat, ibu-ibu, ya, orang perempuan tak apalah, orang perempuan dia ada keuzuran syar'i. Ya. Tapi orang lelaki dia tak ada uzur syar'i, dia tak ada. Dia keluar darah ikut hidung je. Dia tak ada keuzuran. So mana lelaki, perempuan yang pernah meninggalkan solat, puasa, maka qadaklah balik. Ya, qadak balik. Perempuan tak payah qadak, puasa je kena qadak. Ya, qadak balik. Nabi sebut dalam satu hadisnya, wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, sempurnakan kekurangan kami. Kami masih dalam mengerjakan qada salat ni, qada puasa ni. Kalaulah takdirkan kita mati, we still doing it. Kita masih mengqadakan salat ni. Kalaulah kita mati, ibu-ibu, umur 50, baru kita nak qada. Tiba-tiba 51. Qalu inna lillahi wa inna raji'un. Maka Nabi sebut, ya Allah, sempurnakan kekurangan kami ini, ya Allah. Kerana kami masih qada salat, qada puasa. Jangan kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang kekal abadi. Okey, ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak sekalian, kalau yang pernah ninggal puasa, saya ingat lagi pengakuasa cerita kat saya. Dia kata ada satu kedai dekat Jalan Yang Kalsum. Ya. Banyak kali dah kena saman. Jadi, dia orang boleh bayar. Pasal dia orang ni banyak duit. Boleh bayar, tak ada masalah. Kali ni dia mau tukar modus operandi dia. Dia tak buka dah kedai. Ya. Tapi dia buat pandu lalu, drive thru. Dia tak bayar melau-lau, nanti penguasa dengar. Buat isyarat je kata dia. So mamak tu tunjuk isyarat, dia pun tunjuk isyarat. Kalau nak bahagian tengkuk, tunjuk tengkuk. Kalau nak bahagian dada, ayam dada, tunjuk dada. Kalau nak bahagian peha ayam, angkat peha tu sikit, tunjuk peha. Mamak tu faham. Satu lauk susah nak tunjuk, kata pokok kuasa tu. Lauk apa? Telur. Kalau tunjuk telur pada mamak tu, lari mamak tu. Ini pun rasa buat lawak lah, tak tahu betul kira. Ya? Tunjuk telur, lari mamak tu. Pasal apa? Yo, yang nara. Yang nara itu. Sebab itu,
bagi orang yang pernah meninggalkan puasa. Bila Allah bagi hidayah tu, qadaklah puasa tersebut. Bagi orang yang meninggalkan salat, qadak salat itu. Dan selagi mana kita mengqadak puasa dan salat, Nabi sebut dalam hadis dia, apa dia? Wa tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan kekurangan kami ini walaupun kami masih dalam keadaan mengqadak salat dan puasa kami. Kau sempurnakan kekurangan ini, ya Allah. Masukkanlah umatku ini ke dalam syurga-Mu yang kekal abadi. Jangan masukkan dalam neraka. Okey, ibu bapa ya. Sekian saja dulu. Sebab dah nak pukul 10 dah ni. Ya. Jadi saya akhiri ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah semua faham berapa Ustaz Munawi sampaikan. Itu dah A-nya. So kita ke round terakhir Ustaz. Ini round kedua terakhir. Lepas ni kalau ada soalan, kita tanya. Pantun. Ataupun kita kesimpulan dia. So Ustaz Munawi dah hampir-hampir dah serak dah. Dah serak lebih daripada serak dah. Ustaz, perangkat mewah, kondominium, rumah biasa, pangsa buri, cekap netizen era milenium, cari maklumat, hujung jari. Soalannya Ustaz, apa pendekatan sebagai murabi Ustaz? Apakah pendekatan yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan dalam mendidik umatnya? Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Abang Nasir yang dimuliakan Ustaz Munawi, tuan-tuan perempuan, ayah ibu. Apa pendekatan yang Nabi guna dalam nak mendidik umatnya? Sebab Nabi ni murabi, kita bincang pasal murabi. Ada 2 poin juga saya nak kongsi. Senang nak ingat. Tadi pun 2 poin, ni 2 poin. Pertama sekali, Nabi menggunakan pendekatan menjadikan dirinya sebagai role model, sebagai contoh. Bila Nabi nak suruh umatnya sabar, Nabi terlebih dahulu dah bersabar. Daripada kecil lagi dah sabar, kehilangan ayah, umur 6 tahun hilang mak. Itu semua sabar. Proses-proses Allah mendidik Nabi sabar. Jadi sahabat pun tak heran bila Nabi suruh sabar, dia orang pun ya, sebab Nabi pun sabar. Kita suruh orang sabar, kita panas baran, kita libang libu, kita pun tak tenang. Suruh orang sabar senang kan? Jadi nak menunjukkan contoh itu satu cabaran. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf antaranya ayat 25, fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya nabi-nabi ulul. Maknanya dia pun memang dah sabar dulu. Kalau Nabi suruh infak, Nabi suruh umatnya infak, maka kita biasa dengar hadis, Nabi ni adalah orang yang sangat pemurah. Tambah kalau tiba bulan Ramadan lagi gila-gila pemurahnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Antara hadis riwayat Bukhari. Sangat pemurah. Jadi tak heranlah bila Nabi suruh berinfak, memang Nabi lagi pemurah daripada sahabat-sahabat. Nabi suruh kita jadi zuhud. Nabi orang yang paling zuhud. Sampai Sayyidina Umar pun menitik mata tengok Nabi tidur macam mana. Sampai berbelak-belak belakang, berbirat dengan kesan tempat tidur. Nabi suruh kita beribadat. Adakah kita boleh petikai? Alah, Nabi pun tak ibadat. Tak. Nabi sampai bengkak-bengkak kaki. Yang kita semua sedia maklum. Jadi itulah pendekatan yang Nabi gunakan, yang kita juga perlu gunakan dalam nak mendidik anak-anak kita. Selalu kita sebut bagaimana pakar-pakar motivasi membuat kajian. Kalau kita dengan anak-anak ni 70% kan terkesan melihat apa yang mak ayah buat. 70%. 30% lagi je baru dia dengar apa yang kita cakap. Itu pun kalau dia dengar. Kita suruh anak kita baca Quran sampai suara tu volume yang paling tinggi. Kadang-kadang bertukar jadi undertaker, jadi hard organ pun semua ada. Suruh anak baca Quran. Tapi anak pun tak pernah tengok kita baca Quran.
Kita suruh anak kita baca buku. Ni nak periksa dah ni. Bacalah buku. Aloh, kenapa biut sangat? Kenapa malas sangat? Anak tak pernah tengok pun kita pegang buku baca. Kita tunjukkan contoh sebagai role model. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sekalian, Nabi dalam pendidikan ini sangat menekankan, kita kata apa ya, buah daripada pendidikan itu adalah akhlak dan adab. Bukan sekadar Nabi nak melahirkan orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang kalau kita hari ni sijilnya daripada diploma pergi ijazah pergi sampai master jadi doktor. Baguslah dari satu sudut. Tapi akhirnya adab dan akhlak kamu itu yang menjadi ukuran bahawa kamu benar-benar orang yang berilmu. Kita hari ini tak kekurangan pelajar-pelajar dalam macam-macam fakulti. Tambah kalau yang syariah, yang usuluddin, tafsir. Banyak orang berilmu kita kata. Tapi mana yang kita nak ikut? Kalau saya sendirilah, ukuran saya bila kita nak mengaji, nak menuntut ilmu dengan seseorang, guru kita kata, cari guru yang berakhlak dan beradab. Nah, kalau hak merapu-rapu lain macam pembawakannya itu kita tawakuf lah. Ya. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, kita belajar bukan sebab nak pandai. Tak tahulah tuan-tuan setuju ke tak dengan ayat ni. Saya pegang gitu. Walaupun di sekolah memanglah kita pesan, hatta dengan anak-anak pun kadang-kadang belajar pandai-pandai ya, belajar pandai-pandai kan. Tapi sebenarnya kita belajar bukan sebab nak jadi orang pandai. Kita belajar supaya sedar yang kita ni tak pandai. Biar macam tu ayat dia. Sebab bila belajar pandai-pandai, sampai satu masa dia rasa dia dah pandai sangat dah. Lepas tu mula memandai-mandai. Takut-takut dia jadi takabur, dia jadi sombong, dia susah nak terima pandangan orang. Dia pelekeh orang-orang yang tak berapa nak pandai sangat. Dia sajalah yang bernas, dia sajalah yang hebat hujahnya. Sebab rasa pandai. Sebab tu kita belajar bukan sebab nak pandai. Kita belajar supaya sedar yang kita ni tak pandai. Ilmu Allah ni, ya Allah, lagi belajar lagi rasa biul, lagi macam kosong. Banyaknya ilmu. Bukan belajar lagi jadi pandai. Walaupun bahasanya betul lah belajar pandai-pandai. Tapi kita kena ulas, syarah. Hakikatnya bukan untuk pandai, untuk sedar yang kita tak pandai. Barulah kita ada sifat tawaduk. Jadi tawaduk itu sebahagian daripada akhlak, daripada adab, buah daripada pendidikan itu. Boleh ke nak? Pukul 10 dah. Saya tarik handbrake mengejut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ulasan Ustaz Uli saya teringatkan tuan guru kita Ustaz Ibrahim Istar. Ustaz Ibrahim Istar ni seingat saya dan dekat 40-50 tahun dia. Dia kalau kata dah dia saya belum, bukan saya nak underestimate Ustaz lain kan. Biasanya jarang-jarang kita tengok kalau Ustaz-Ustaz kuliah duduk kat masjid ke apa ke kan. Memang ada tu ada. Tapi Ustaz Ibrahim Istar, kalau hari tu memang tak ada kuliah, dia pergi duduk. Duduk pula tu bukan duduk kat belakang, depan-depan sekali dia duduk. Dan rezeki kita, dia Ustaz Ibrahim Istar kuliah kat Darul Taklim 2 kali Ustaz. Style dia tak kisah macam berapa orang datang. Kalau orang yang rajin follow MP dia, baru-baru ni dia kuliah di Kota Baru, seorang datang. Tapi dia tetap on juga. Seorang dia kuliah Kota Baru, seorang je. Lepas tu baru ada seorang lagi datang, 2 orang. Tapi memang cara dia dari dulu sampai dari sekarang, dia tetap on juga kuliah. Walaupun biasa Ustaz kat rumah, tak ada siapa yang minat sebenarnya. Tapi memang dia, kenapa kadang-kadang ada yang tanya kenapa letak Ustaz Ibrahim Istar tu 2 kali sebulan. Memang 2 kali, seminggu pertama dengan seminggu keempat. Sebab saya nak ambil keberkatan dia, keikhlasan dia dalam menyampaikan ilmu. Wallahualam. So saya nak buka untuk soalan. Tapi dalam berpantun sahaja. Kalau tak ada, kita bagi seorang 3 minit untuk Ustaz-Ustaz kita bagi kesimpulan. Sebab ini apa tu,
jamuan perdana forum disediakan. Silakan. Ada siapa-siapa nak tanya ke? Saya tunggu 10 saat. Biasa line ada. Ada tu. Kak, silakan Kak. Saya pun dah ada juga satu. Oh. Tapi saya bagi soalan ni, Rambang suruh jawab pun ni kan mungkin ada sedikit lah ni. Sunting melati selit di telinga. Oh, mak. Pergi ke kedai membeli gula. Tidak. Sunting pun Tak apa. Tak apa. Ambil masa. Tak apa, tak problem. rosakkan putih, susu sebelanga, dik setitis, birunya nila. Oh. So, Ustaz Nawi, kita ambil soalan pertama, minta jawab pantun tu dan jawab soalan. Weh, geno ah. Apa soalan? Kak ulang ni. Rosak susu sebelanga. Dek kerana Sunting melati selit di telinga, pergi ke kedai membeli gula. Rosakkan putih, susu sebelanga, dik setitis, birunya nila. Ustaz-ustaz yang rosak ni kadang-kadang satu dua ustaz buat hair. Macam contoh kena rosak susu sebelanga disebabkan nila. Jadi maksud saya sini, tak boleh nak explain dengan betul lah. Macam contoh segelintir terlain sekelat kat dah. Oi, cekik sekarang. Macam contoh, kita punya attitude orang Islam kan, bukan semuanya dalam satu masyarakat tu, bukan semuanya tak baik dan bukan semuanya baik. So dia punya impact pada yang bukan non-Muslim lah. Itulah maksud ini, bukan macam tu lah. Dia macam mana penyampaian kan untuk cermin pada bangsa lain tu, balik pada kita orang Islam lah. Itulah macam satu seorang buat salah, dia akan membabitkan semua. Macam tu lah, lebih kurang gitu lah. Okey. Dia pepatah Melayu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Sebab itu saya pernah pergi ke Taman Cempaka, ke Deputy State. Saya tanya dengan dia, you tak mau masuk Islam ke? You pernah pergi tak mana negara Islam? Dia kata pernah. Dia pernah pergi Iraq, kata dia. Macam mana dia tengok orang Iraq? Oh, dia kata, saya tengok orang Iraq 5 waktu semayang dia orang pergi masjid. Oh, banyak baik. So dia kata, don't you want to embrace Islam? Tak nak ke peluk Islam? Dia kata, Malaysia punya orang banyak teruk, orang Melayu. Betul. Yang padam muka saya tengok. Malaysia punya orang banyak teruk. Sebab itu saya tak mau masuk Islam. Pasal apa? Dia kata orang Melayu lah paling banyak ambil rasuah. Betul ke? Pada demo yang bagi rasuah. Orang Melayu ambil je. Iya. Sebab itu Nabi bersabda, kullu la'min nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Bila kita ambil rasuah. Min malin, daripada harta yang ghairu halal, yang tidak halal. Saya pernah khusus di SUK. Masa tu bendahari keuangan dia orang perempuan. Dia tanya saya, Ustaz, tahu tak pejabat apa yang paling besar rasuah? Saya kata tak tahu puan. Puan lah bagi tahu. Dia kata ada satu orang ni dah 2 tahun permohonan tanah dia tak dapat-dapat. Tahu pejabat apa ya? Bukan aku cakap. Aku kabar je. 2 tahun. Ulang-alik. Sampai dia tanya dekat pion tu, macam mana permohonan saya dah 2 tahun dah ni. Pion je, belum pegawai lagi. Pion tu kata apa dia? Oh, cik punya fail bawah sekali. Tu je boleh harakat bunyi. Akhirnya, dia dah putus asa. Dia jumpa broker. Broker tu kata, Mika pun,
Sembang dengan Alio je mana maunya. Masukkan paling kurang at least RM500 dalam sampul. Tolak slow-slow. Kata sahabat ni, bukankah Nabi bersabda ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang beri rasuah menerima rasuah, kedua-duanya duduk dalam api neraka. Kata broker ni, ini untuk memudahkan urusan kita. Kalau tak, sampai bila mereka nak dapat tanah ni? Ini bukan rasuah. Ini untuk jadi kawan ni pula, ya tak ya juga ya. Akhirnya dia pergi besok, dia bawa RM500, dia tolak slow. Kawan ni tengok ada duit dalam tu. Dia kata, okey encik, pukul 3 datang, fail siap. Nak kata apa orang macam ni? Harap tu punya orang. Ini yang berlaku. Sebab itu orang Cina tak nak masuk Islam. Pasal apa? Teruknya orang Melayu ni. Orang Melayu ni lah yang paling banyak ambil rasuah. Orang Melayu inilah yang paling banyak jadi juara menagih dadah. Betul. Saya boleh pergi perlup, instant perlup tu. Instant ke? Pushpen, sorry. Pushpen perlup tu. Saya tengok, ya Allah, semua orang Melayu penuh. 80% orang Melayu. Bila habis je ceramah Mak Hijrah, saya ajak dia, mari semua kita buat zikir munajat sikit boleh. Saya pun baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Toyak ni menangis dia. Walaupun ada orang Wahabi kata ini semua bid'ah, tapi kalau kita baca zikir munajat ini yang menyebabkan mereka menangis, menghidupkan hati mereka. Lepas tu seorang tu datang peluk saya. Peluk saya, menangis kat bahu saya. Masalahnya bukan air mata je keluar, dengan hingus-hingus sekali keluar. Ni tak larat ni. Ya, tapi inilah yang menghidupkan hati kita. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ramai orang kata orang Melayu ni juara dalam segala-galanya, juara merempit. Sebab tu orang bukan Islam tak mau masuk Islam. Sebab apa? Sebab disebut oleh pepatah tadi, kerana setitik nila rosak susu sebelahnya. Wallahu alam. Terima kasih. Tambah. Dah ya, boleh dah. Tutup. Ini atas permintaan Ustaz Huri. So kita bagi sedikit, minta Ustaz Huri sampai ke sedikit kesimpulan. Ustaz Huri, kita tutup majlis kita dulu. Silakan Ustaz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin sekalian. Bila kita sebut berkenaan murabbi, dia sangat rapat dengan pendidikannya. Dan salah satu tujuan, tadi kita dah sebut dah, tujuan pendidikan itu, ilmu itu, seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, huwa ma yazidu fi khawfika minallah. Ilmu itu akhirnya membawa kamu takut kepada Allah. Pendidikan, sistem pendidikan kita, dasar pendidikan kita mesti ke arah itu, nak membawa manusia akhirnya takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Saya nak petik satu ayat, tuan-tuan boleh rujuk. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Terjemahannya, dia cerita pasal bagaimana Allah menjadikan kita thumma khalaqna nutfah alaqah. Dia ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Kalau bahasa sains dipanggil apa? Ilmu embryologi, perkembangan janin dalam perut kan. Maksudnya, kajilah, kamu nak kaji bumi, nak kaji alam astronomi, kaji saknika benda, silakan. Tapi akhir daripada kajian itu apa kamu dapat? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Dia cerita pasal kajian-kajian, tapi akhir kajian tu ke mana nak bawa? Kamu mengagungkan Allah, kamu menyucikan Allah, maha hebat Allah, maha segala-galanya Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik.
Kemudian sedikitlah yang pasal setitik nila tadi tu. Mungkin kita boleh katakan kepada rakan-rakan kita rakyat Muslim, walaupun tak semudahlah. Kita kata nak mengenal Islam jangan tengok orang Islam, jangan tengok orang Melayu. Kalau orang Melayu lagi lah. Nak mengenal Islam, lihat pada sumber dia, iaitu Al-Quran dan hadis. Di situ kamu akan mengenal Islam, ya. Dan kadang-kadang kita cakap itu orang Melayu, bukan orang Islam. Melayu, kalau dia Islam, dia tak jadi macam tu. Kalau orang yang betul-betul mengamalkan perintah Islam, dia akan jadi orang yang jujur. Dia akan jadi orang yang, macam kita dengar ni, siapa tu, Lim Jong Sun, apa tu, kalau boleh tengok YouTube dia kan. Dia memang tak ada hati nak masuk Islam bila tengok perangai orang Islam. Tapi akhirnya kenapa dia masuk Islam? Ada orang hadiahkan dia satu perdebatan almarhum Syekh Ahmad Didat dengan padri-padri dunia ketika itu. Di situ terbuka hati dia masuk Islam, sebab dia melihat kebenaran Islam, hujah Islam, dalil-dalil Islam, kan? Kalau tengok perangai orang Islam, dia kata memang tak kebular pun nak masuk Islam. Tapi akhirnya macam mana dia masuk Islam? Dia lihat perdebatan, mana ilmu, ilmiah, sumber itu. Itulah yang boleh kita pujuk pun, walaupun mungkin bagi dia orang agak sukar, kan? Dan dalam masa yang sama, kita teruslah melahirkan generasi-generasi yang boleh mempraktikkan amalan Islam, kan, supaya akhirnya Islam itu kelihatan indah pada mata-mata rakan-rakan kita non Muslim, dan tidak ada ruang untuk dia orang nak hentam kita, nak kutuk kita. Sebab bila kita kata, oh Islam bawa jujur, macam tadi lah, jujur apa? Rasuah korang juga. Oh, Islam membentuk akhlak, akhlak apa dah? Akhirnya kita kena backfire tu, kan. Ya. Jadi begitulah, ya, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, ya, untuk mencontohi baginda Nabi SAW. Walaupun kita takkan jadi seperti Nabi, ya, takkan jadi seperti para sahabat, tapi mengikut jejak langkah mereka itu falahun. Mudah-mudahan kita juga akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya tutup dengan pantun, sabar dulu. Dari Ipoh ke Tasik Chini, bawa kayu yang dikerat-kerat. Tiada yang kami harap dari pertemuan ini, moga beroleh syafaat Nabi di akhirat. Mudik ke hulu mencari lokan, pergi bersama si anak Cina. Salah dan silap harap dimaafkan, Allah jua maha sempurna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya, dengan selesainya ni, sempurnalah penyampaian kita, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Inilah dikatakan ibarat penanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak kami mohon maaf kalau ada salah silap. Kita tutup majlis kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asrina nastaghfiruka ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada forum habis je ni? Itulah paling cepat. Moderator punya tangan, mana ada moderator? Start 3 minit. Tak ada. Baik, bagus moderator. Tak ada, Ustaz, tapi lama sangat. Ngaji anu.